Video ini dibawakan oleh Pala Bola Jersey. Dapatkan Pala Bola Jersey milik anda di Shopee sekarang. Link di description. Dalam video kali ini kita nak review peluang-peluang EPL yang telah berjalan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak review beberapa peluang EPL yang telah berjalan. Aku rasa aku dah kena start masukkan Newcastle dalam review sebab Newcastle dah start padu mat. Tapi tak apalah, kita review dulu peluang-peluang yang aku tengok je lah kan. First kita nak review MC lawan Leeds United. Kedua kita nak review Chelsea lawan Brighton. Ketiga kita nak review Liverpool lawan Leeds United. Keempat kita nak review Arsenal lawan Nottingham Forest. Dan juga kelima kita nak review MU lawan West Ham United. Sorry mat, walaupun dia buat comeback yang cukup baik kan, daripada ketinggalan 2-0 lead sampai 3-2, tapi aku tak tengok game tu, tak sempat nak tengok. Ulangan pun terlepas, so tak apalah, kita review je lah game-game yang ada. So game pertama dulu, Manchester City berhadapan dengan Leicester City. Dalam game ni Manchester City telah turun tanpa kelibat Erling Haaland yang telah cedera. Benda ni telah disahkan oleh Pep Guardiola sendiri selepas game lawan Leicester itu. Dan Erling Haaland kemungkinan akan terlepas juga perlawanan terakhir dalam UCL Group Stage, tapi tak apalah, mereka dah layak. Dan mereka menjangkakan Erling Haaland akan kembali dalam perlawanan EPL seterusnya. Tapi dalam game ni Manchester City masuk tanpa kehadiran Erling Haaland nampak buntu juga lah mat. Walaupun musim lepas mereka selesa main tanpa striker, tapi musim ni bila Erling Haaland tak ada, nampak macam mereka ni nak main guna striker juga. Sebab mereka banyak sangat buat cross masuk ke dalam kotak penalti, tapi tak ada finisher. Total dalam game ni 27 cross telah dibuat, tapi tak ada satu pun menemui penyudah. Dan lalah kali free kick daripada Kevin De Bruyne juga buatkan Manchester City menang dalam perlawanan ni. Tapi okey lah mat, walaupun dia pemain tak bagus kan. Bagi aku tak bagus kan FC main dalam game ni. Bagus, tapi finishing tak ada. Leicester City punya defense memang compact, memang padu mat. Dan aku harap Leicester City akan meneruskan rentak positif yang macam ni lah lepas-lepas game kan. Sebab dalam game ni walaupun mereka kalah, tapi aku nak bagi thumbs up untuk mereka. Sebab barisan pertahanan mereka merumitkan pasukan Manchester City. Tapi tak tahulah kalau Haaland ada macam mana kan. Tapi Alvarez main dekat tempat Haaland, kita dapat nampak lah dia ni agak susah sikit lah untuk edit sebagai striker dekat Manchester City. Lagi-lagi dengan barisan back Leicester City yang cukup besar. Tapi memang okey juga untuk Manchester City. Walaupun mereka ni susah untuk dapatkan gol, Leicester City bermain dengan sangat baik. Tapi mereka dapat satu big chance lah, mereka boleh skor. Yang tu lah yang patut ada kepada satu tim yang nak jadi juara dalam EPL. Ingat tu Arsenal, aku ingat Arsenal ni. Dan selepas menjadikan gol free kick ni, Kevin De Bruyne telah menjadi penjaring terbanyak daripada lok kotak penalti sejak 2017-2018 lagi mat. Total dia telah menjadikan 19 gol daripada lok kotak penalti. Dan 85 shot on target telah dibuat. Memang Kevin De Bruyne ni bahaya daripada lok kotak penalti. Sebab kalau tengok game pun, Kevin De Bruyne memang akan selalu ambil shoot daripada lok kotak penalti kalau ada chance. Dan space memang tak boleh bagi langsung kat dia. Bagi space dekat dia passing kat orang. Tak dia passing kat orang, dia akan shoot terus. Dua-dua tu bahaya. Okey, game kedua Chelsea berhadapan dengan Brighton. Sampai 4-1 mat. Brighton dalam game ni memang masuk bernafsu gila. Padahal last 5 game tak menang langsung. Memanglah mereka fight dengan Liverpool kan, tapi last 5 game mereka memang tak menang. Total dalam 5 game terakhir Brighton sebelum berhadapan dengan Chelsea, mereka ni hanya mampu seri 2 kali dan juga kalah 3 kali. Seri 2 kali tu hanya mampu dengan Liverpool dan juga Nottingham Forest. Dan lagi 3 tu kalah dengan MC, dengan Spurs, dengan Brentford. Tapi bila masuk dalam game ni, pasukan Brighton tiba-tiba macam nak membuktikan sesuatu kepada Graham Potter. Graham Potter masuk dalam game ni dengan rekod unbeaten dalam 9 game berturut-turut. Dan dia masuk dalam game ni untuk meneruskan rekod 10 game tanpa kalah. Tapi bila masuk dalam game ni, hancur mat. Tapi memang Brighton punya play memang padu wah. Mereka punya pressing memang daripada awal. Chelsea memang tak dapat buat game langsung daripada awal. Hampir Chelsea bolos gol awal, tapi diselamatkan oleh Thiago Silva. Tapi tak lama lepas tu mereka berjaya skor pula dengan jaringan terosak seawal minit ke-5. Bagi aku memang pressing cukup baik daripada play-play Brighton. Dan mereka berjaya mendapatkan satu gol tu. Dan nak menambah buruk lagi kan, Loftus-Cheek dan juga Chalobah berjaya menjadikan gol, tapi menjadikan gol ke gawang sendiri. Tu sayang banget. Sampai 3 biji Chelsea kena. First half tu kuasa macam tak percaya je kan Chelsea sampai kena 3 biji dengan Brighton. Memanglah kita tahu Brighton padu kan, tapi tak adalah aku expect Chelsea sampai nak kena 3-0 first half. Dan play-play Chelsea pun kalau hampa tengok kan, link up play mereka dekat midfield okey. Memang cantik, tapi bola selalu tak sampai dekat atas. Dah link up cantik, dah passing elok dah ni. Lepas tu bila passing bola kat atas tak sampai. Dah lah pakai Harvard jadi striker dalam game ni, tapi dia skor lah kan. Sterling pun jangan duk kata apa lah kan, dah lama dah tak skor untuk Chelsea. Memang nampak lah confidence Sterling hilang dekat Chelsea. Kalau dekat Man City dulu dia tak skor pun, ada banyak lagi play yang boleh skor. Tapi dia dekat Chelsea, orang harapkan dia skor, tapi dia tak boleh skor.
So bila separuh masa pertama, Brighton mendahului 3-0. Second half, Chelsea masuk dengan semangat yang membara. Chelsea masuk bukan untuk merendahkan diri. Tak, mereka masuk, mereka nak comeback. Dan akhirnya 3 minit je baru start second half, Havertz berjaya skor gol. Dan gol tandukan tu memang cukup baik lah. Crossing yang cukup cantik dan juga tandukan yang cukup baik daripada Havertz. Havertz studio lah kan. Walaupun selalu orang duk kritik dia, tapi dia lah yang selalu skor untuk Chelsea. Tapi lepas Chelsea skor 1 gol tu, Brighton memang main sit deep gila. Mereka memang main bertahan. Lepas tu kalau dapat chance, mereka akan counter. Benda tu lah yang membuatkan Chelsea ni susah sangat nak buat serangan. Dan lalah kali Chelsea tak dapatkan gol langsung. Yang lebih malang lagi, mereka bolos gol keempat pula daripada player Brighton, iaitu jaringan daripada Pascal Gross pada minit ke-92. Chelsea sampai pakai 2 keeper. Edouard Mendy 1, Kepa 1. Kepa dengan kata injured. Tapi dalam game ni Chalobah kan, Chalobah dia solid mat. Walaupun dia skor gol sendiri kan, tapi still nampak solid dia tu lah kan. Tapi dalam game ni Brighton telah meleburkan rekod tanpa kalah Trevor Chalobah. Dan Kaoru Mitoma, player daripada Jepun tu kan, buat debut first dia dalam game ni. Aku rasa dia ni the next big thing lah dalam EPL kan. Kena perhati betul-betul sebab dribble dia memang cukup baik lah. Main dengan harga tak sampai 5 juta pun, tapi perform memang cukup bagus. Dan total Mitoma telah main 8 kali untuk Brighton musim ni dan telah buat 1 assist. Dan aku rasa Mitoma ni adalah the next big thing dalam EPL lah. Memang kena perhati betul-betul dia ni. Dan mungkinlah akan memberikan keuntungan besar pula lah untuk Brighton lepas ni. So next game adalah Liverpool kalah dengan Leeds United 2-1. Aku mula-mula aku tengok lagi pukul 3 pagi tu kan. Tengok first half tak larat kan. Aku tidur lah mengantuk kan. Makin-makin tengok Liverpool kalah 2-1. Aku macam uish, kalah mengejut lah dengan Leeds United dekat tempat sendiri kan. Kod unbeaten Virgil van Dijk pun telah lebur 71 game, 70 game unbeaten dekat Anfield. Tiba-tiba game ke-71 kena bantai pula kan. Dah lah dengan Leeds United pula. Kalau dengan MC ke dengan Chelsea ke okey juga. Lepas tu aku nak tengok lah second half jadi macam mana kan. Aku tengok lah ulangan kan petang-petang kan. Mana tak lah kok menang balik kan. Tengok-tengok kalah juga. So kita tengok lah kan, kita review dalam perlawanan ni. Liverpool telah kalah 2-1 dalam game ni. Dan Joe Gomez passing dia kepada Alisson tu memang disaster teruk lah. Tak tengok langsung Alisson kat mana. Dia tolak bola je, jenis nak lepas diri. Aku rasa kalau dia nak passing ke goalkeeper, better dia clear bola dekat situ je daripada nak passing ke goalkeeper, bagi risiko macam tu. Dan kalau sampai dekat Alisson pun berisiko sebab banyak player-player Leeds United dah bersedia nak press Alisson dah. Walaupun kita tahu Alisson ni ada kawalan bola dekat kaki memang cukup baik, tapi hantaran yang cukup buruk daripada Joe Gomez memberikan tamparan buruk untuk player-player Liverpool. Mudah macam tu je bagi gol dekat Rodrigo untuk skor. Aku rasa benda tu memang tahi gila lah mat daripada Joe Gomez kan. Kalau aku geram lah tengok cara Joe Gomez main kan. Dia jenis santai, lepas tu jenis nak salahkan orang lain pula kan. Padahal Virgil van Dijk banyak kali jugalah kena cover dia. Tapi Van Dijk dalam game ni pun teruk juga. Lepas Liverpool kena 1-0 tu, mereka cuba untuk dapatkan 1 gol. Liverpool dalam game ni memang total pegang possession lah. Memang attack bagus. Liverpool main macam biasalah, serang bertubi-tubi tapi tak dapat skor gol. Tapi mereka dapatkan gol juga daripada jaringan Salah. Bukan Salah menjaringkan gol, tapi Muhammad Salah lah yang skor kan. Faham tak? Salah. Muhammad Salah skor. Faham kan? Mula-mula Arnold cross, lepas tu tak dapatkan Robertson cross balik, dapat dekat Salah. So bila ada satu sama, memang Liverpool dengan Leeds United saling berbalas serangan. Tapi Liverpool walaupun mereka pegang position kan, tapi mereka ni susah sangat nak masuk dekat Leeds United. Tapi Leeds United sekali mereka dapat bola je, mereka dapat counter banyak kali. Dah lah dapat counter, lepas tu dapat masuk dengan mudah. Alisson banyak kali selamatkan Liverpool dalam game ni. Defend Liverpool aku tak tahulah jaga kaki ke apa kan. Kalau mereka kata jaga kaki tak apa, kita tengok lepas hook up macam mana. Kalau teruk macam ni juga, maksudnya memang bukan jaga kaki lah, tu tak ada otak. Defend Liverpool banyak tunggu mat. Bila play Leeds United serang, semua tunggu lah. Itulah membuatkan Leeds United senang sangat nak masuk. Sampai Patrick Bamford yang susah nak skor tu pun hampir skor dalam game ni. Separuh masa pertama, walaupun Liverpool pegang sampai 70% possession, tapi mereka ni hanya berjaya buat 3 on target saja attempt. Berbanding Leeds United yang hanya pegang 30% possession saja, mereka ni pun berjaya buat 3 on target attempt. Dan second half, player-player Leeds United memang nampak mereka ni bersungguh-sungguh gila untuk kekalkan satu sama ni. Dan keeper mereka, Illan Meslier, betul ke aku sebut nama dia? Illan Meslier. Dengar pengulas sebut macam Melia kan, lebih kurang tu lah kan. Perform teruk lah dalam game ni. 9 save. Gila betul lah dia tu kan. Aku rasa kalau dia tak save bola dalam game ni lah, memang Liverpool menang lah. Dan aku nak cerita sikit combination front three Liverpool dalam game ni, seperti Firmino, Nunes dan juga Salah. Aku tak mau banyak salahkan Nunes tau. Sebab kalau dapat nampak kan, memang ada 2 big chance yang gagal dijaringkan daripada Nunes, dipassing oleh Salah. Tapi kalau hang tengok game, memang dapat nampak Salah ni tamak mat. Nunes banyak kali nak buat larian link up dengan Salah, tapi Salah tak passing kat dia.
Salah selalu passing bila dia dah tak boleh nak dribble dah, dia passing dekat Nunes. Aku makin lama aku makin geram lah dengan Salah ni kan. Dulu time Liverpool perform, dia buat macam ni tak apa lah kan. Menang kan, orang macam okey lah kan. Hang score gol, hang dribble banyak, okey hang jadi best player Liverpool. Tapi bila time ni Liverpool tengah dalam keadaan terciduk kan, asyik kalah je lah ni. Lepas tu dia buat perangai tamak dia kan, tak mau passing dekat orang, jenis nak dribble seorang-seorang je. Memang membuat kan fan-fan lagi panas lah. Aku sebagai fan pun aku panas juga. Nunes berapa kali berbulu dengan Salah. Ada sekali tu Chas, Salah banyak kali tak mau passing dekat dia. Lala kali Nunes dapat chance, dia pun jenis kepala keras juga. Salah ada space, dia tak mau passing, dia shoot. Yang tu lah satu lagi masalah yang perlu dihadapi Klopp, iaitu front three mereka tak ada kesefahaman cukup baik. Firmino bagi aku okey lah. Firmino ni dia lebih kurang macam Benzema. Dia rela dikorbankan kan. Dia rela orang tak pandang dia pun tak apa, janji tim menang. Tapi Nunes dengan Salah ni masih lagi ada konflik sikit. Tak tahulah, dan aku harap benda ni akan diselesaikan lah. Dan kalau tengok permainan Nunes dalam game ni, permainan Nunes off the ball cukup bagus. Banyak buat fake run yang memerangkap barisan pertahanan Leeds United, yang memberikan space kepada Firmino, memberikan space kepada Salah, memberikan juga space kepada Robertson untuk mencarikan gol. Tapi pergerakan dia waktu mendapat bola tu agak teruk jugalah. Nunes punya decision making agak teruk. Contohnya Fusah dia berjaya score gol, sekenal pun dia ada big chance, dia tak score gol. Dan benda tu memang kena polish lah daripada Darwin Nunes. Dan midfield Liverpool, Thiago je yang function dalam game ni. Fabinho memang teruk. Elliot tu okey lah, tapi tak ada lah okey sangat kan. Thiago dalam game ni aku rasa kalau Liverpool tak pakai Thiago kan, memang teruk kena bantai dengan Leeds mat. Sebab Thiago je banyak pegang bola, banyak kawal bola, dia banyak kontrol tempo game. Tapi itulah kan, bila attack bagus, midfield bagus, defend macam tu pula kan. Hang tengoklah back four Liverpool bila kena serang macam mana. Belah Robo tu susah sikit lah nak masuk kan. Tapi belah Arnold. Tapi dalam game ni jujur kan hang, aku lagi geram tengok Joe Gomez daripada Arnold lah. Joe Gomez memang dalam game ni merendang banyak lah. Dia banyak merendang. Rendang tak apalah, sedap kan. Merendang sakit hati, jangan merendang. So kalau seri satu sama pun dah buatkan public Liverpool panas. Tapi tiba-tiba last minute kena gol pula kan. Yang paling panas tu tengoklah Joe Gomez sebelum kena gol tu macam mana. Positioning dia dekat mana. Dia berada dekat tempat yang tak perlu tau. Lepas tu passing tu terlepas, dapat masuk dalam kotak penalti. Dia baru nak kalut masuk ke dalam kotak penalti nak cover. Lepas tu Van Dijk pun macam tu lah kan. Duk tengok saja bola tu, lala kali gol macam tu je. Dan bagi aku kekalahan Liverpool dekat Anfield ni adalah satu kekalahan yang besar. Sebab Leeds United telah berjaya merobohkan satu lagi ego yang paling besar untuk Liverpool, iaitu kelebihan dekat tempat sendiri. Musim ni kita tahu Liverpool mengalami kejatuhan prestasi yang teruk. Asyik kalah dan juga seri saja. Susah nak skor gol dan senang untuk concede gol. Tapi mereka masih lagi ada satu ego sebelum ni, iaitu ego di tempat sendiri. Mereka ni masih belum kalah. Teruk macam mana pun performa mereka, mereka akan tetap menang dekat Anfield. Ataupun seri yang paling kurang. Tengok game lawan Manchester City itu, mereka menang 1-0. Lawan Brighton, tak kira Brighton padu teruk macam mana pun, dalam kali mereka seri je 3 sama. Tapi dalam game ni, selepas kalah dengan Leeds United, membuatkan ego mereka dah roboh lah. Mereka dah tak ada apa nak diigokan dalam selepas-lepas ni. Maksudnya lawan dekat Anfield ke, lawan dekat tempat lain ke, mereka dah sama dah. Mereka dah tak ada kelebihan dah kan. So itulah yang merisaukan. Sebab lepas ni dah lah mereka lawan Napoli mat. Napoli tu unbeaten lagi dekat Europe. Dekat Serie A pun unbeaten lagi. Kalau tengok game MC lawan Liverpool kan, boleh kata fight juga. Kalau tengok game Liverpool lawan Napoli hari tu, Napoli buat Liverpool ni macam JDT je. JDT kuat lah. Tapi kalau JDT lawan Napoli, macam tu lah jadi dah kan. So tu lah Liverpool kan, kena perbaiki secepat mungkin. Aku tak maulah kalah direct kan. Sekali Klopp kena pecat. Kita nak Klopp stay. Tak serius Klopp stay. Ramai fan Liverpool mereka tak salahkan Jurgen Klopp, mereka salahkan pemilik disebabkan terlalu kedekut tak mau invest beli midfield baru. Benda tu betul lah mat. Tengoklah injury Liverpool macam mana kan. Klopp sampai pening lah nak letak siapa dekat dalam line up. Kita tak boleh nak salahkan Klopp sangat lah, sebab tengoklah line up tu je ada. Panjang pula Liverpool dengan Leeds. Kita sambung next game pula, iaitu Arsenal berhadapan dengan Nottingham Forest. Dalam game ni Arsenal telah turun dengan kekuatan terkuat mereka. Tapi Saka baru main 27 minit tiba-tiba injured. Pada minit ke-12 tak silap aku, dia ni dah injured dah. Lepas lutut dia knock dekat tanah. Sakit tengok Tapi Saka ni cuba main juga, tapi lain kali tak dapat main lah. Dan ni dikeluarkan dan digantikan dengan Nelson. Dan Nottingham Forest masuk dalam game ni dengan semangat berkobar-kobar lah kan. Sebab last game mereka berjaya tundukkan Liverpool. Dan dalam game ni mereka nak tundukkan Arsenal pula lah. Tapi mereka tak tahu Arsenal kuat mat musim ni. Tak boleh nak kata apa mat. Arsenal tak boleh nak kata apa. Memang padu lah. Dan terbukti 5 minit pertama Martinelli score dah. Aku baru je nak tengok game ni fight kan, tapi tiba-tiba Martinelli score. Memang kita dapat nampak lah player-player Nottingham Forest agak down lah lepas kena gol tu. Tapi separuh masa pertama Nottingham Forest masih lagi boleh melawan Arsenal. Mereka ni masih lagi ada kepercayaan. Mereka ni just bertahan dan juga menyerap tekanan daripada Arsenal. Arsenal cuba masuk daripada kanan, kiri, tengah, semua mereka cuba masuk. Tapi Nottingham Forest ni cuba relax je. Dan mereka ni cuba main cara waktu lawan Liverpool dulu. Tunggu kat bawah, lepas tu counter attack dengan player-player macam Taiwo Awoniyi
ni, Jesse Lingard dan juga Morgan Gibbs-White bersedia dengan counter attack mereka. Tapi dalam game ni payah nak buat macam tu sebab Saliba dah. So bila end first half kan, Arsenal leading 1-0. Masuk second half, aku rasa macam Nottingham Forest ni mereka akan cubalah untuk dapatkan 1 gol ataupun 2 gol kan. Ataupun paling kurang mereka nak menyamakan kedudukan dengan Arsenal kan. Tuk masuk second half, 2 biji Arsenal skor awal. Nelson telah menjadikan 2 gol pada musim ni, baru buat debut. Dan 2 gol dia tu telah menyamai rekod Sancho dekat MU musim ni. Defend Nottingham Forest memang dah hilang lah. Memang bila kena attack jenis tunggu je macam defend Liverpool lah kan. Keeper mereka Dean Henderson kesian jugalah, banyak kali kena buat save. Defend Nottingham Forest dalam game ni memang teruk. Lagi-lagi lepas mereka bolos 2 gol pantas waktu second half tu. Benda ni tak lain dan tak bukan adalah moral down lah daripada play-play mereka. Tapi tak boleh lah macam tu. Tengoklah bila moral down tu sampai kena 5 biji. Party skor daripada lawan kotak penalti dan Odegaard finish menjadikan gol kelima. So memang Arsenal dalam ni good game. Saliba memang perform dan Gabriel Jesus man of the match. Walaupun tak skor, dia ni memainkan peranan besar dalam gameplay Arsenal. Dan Saka ni nak kata injet kan, tapi tak tahulah injet dia teruk tahu mana sebab tak ada berita lagi yang mengesahkan cedera dia takat mana. So kita masuk game last, Manchester United lawan West Ham United. Dalam game ni aku tengok kan line up, Allah ada Maguire mat, ada Maguire. Lepas tu Elanga main, Golden Boy kita. Aku rasa macam tak ada play lane ke nak main kan Tonton ni kan. Aku ingat Ten Hag marah kat dia kan. Rupanya injet last minute. So tak apalah kan, Elanga pun Elanga lah. Masuk dengan formation sama, itu 4-2-3-1. Casemiro dan juga Eriksen start sebagai double pivot. Bruno ke atas, Rashford kiri, Elanga kanan, CR tengah. Tapi CR dalam game ni kalau tengok dia selalu switch position dengan Rashford lah. Saat CR jadi wing, saat Rashford jadi wing. Dan back four Manchester United ada Maguire, ada Martinez, ada Dalot, ada Shaw. Keeper De Gea. Aku dah cemas dah bila tengok Maguire main dalam game ni kan. Tapi tak sangka dalam game ni dia main bagus. Tak adalah bagus sangat, dia ada juga buat banyak kesilapan. Tapi Martinez banyak cover dia. Tapi aku boleh katakan performance Maguire ni dia tak buat high pun kira bagus lah tu kan. Banyak juga clearance berjaya dilakukan oleh dia. Sebab kalau kita nak harap Martinez je nak clear bola, payah jugalah. Dan chance creation dalam game ni agak kurang. Sebab total dalam game ni kita hanya berjaya buat 3 shot on target saja. Memang kurang. Tapi dengan hanya satu cross cantik daripada Eriksen, berjaya membuatkan Rashford tanduk lagi. Rashford memang tengok video aku mat, memang dia perli betul ya. Aku memang tak tahulah video aku lah. Aku rasa aku kena maki semua play MU kot. Sebab dulu aku ingat lagi aku maki Fred kan. Lepas tu Fred perform. Lepas tu aku kata Rashford tak boleh skor guna kepala kan. Tengok 2 gol dah. 2 gol lah dah. Semua gol tanduk kan. Aku rasa lepas ni dia tak mau skor guna kaki dah. Dia dribble tunggu depan kotak penalti. Masuk dekat goalkeeper kan. Lalah kali dia turun dia tanduk juga aku rasa. Dia tak mau shoot guna kaki lah kan. Memang perli aku sungguh lah. Tapi memang finishing yang cukup baik daripada Rashford. Tapi crossing tu memang lawa daripada Eriksen. Memang cukup baik crossing tu. Tapi selepas Manchester United menjadikan gol tu, benda tu je lah kita tengok attack. Tak banyak dalam game ni. CR pun banyak terlepas bola. Rashford pun nampak tamak sikit dalam game ni. Elanga jangan duk kata apa. Kalau Elanga tu dia pegang topi ke, dia ada biskut tepi dia tu, orang main beli dah kat dia kan. Orang ingat dia penjual roti kat tepi tu. Tak function teruk lah dalam game ni. Lalah kali dia keluarkan juga. Masuklah McTominay kan, letak Bruno dekat kanan tu. Okey lah juga kan daripada Elanga duduk kat situ kan. Elanga ni banyak kali yang positioning dia out. Bila orang harap dia duduk dekat wing, dia duduk kat dalam. Bila orang harap dia duduk dekat dalam, dia duduk dekat wing. Tu pening tu. Dan dalam game ni West Ham United memang attack kau-kau lah dekat MU kan. Dalot dalam game ni 100% aerial duel win. Maksudnya semua bola udara yang di challenge menang. 100% long ball accuracy. Dan dia memang solid dalam game ni. Tapi bukan dia seorang je, Martinez pun solid. 3 kali clearance, 2 kali tackle, 4 kali block dan 100% ground tackle. So memang padik-padik kat Glenn memang kena minta maaf dekat Martinez. Martinez memang solid. Memang kita boleh kata kalau untuk MU dalam musim ni, signing of the season memang Martinez lah. Dan Martinez banyak kali juga dia cover Maguire. Tapi Maguire dalam game ni okey lah. Dia memang buat benda yang patut dibuat oleh seorang centre back. Dia ni tak banyak naik atas, jenis tunggu kat bawah aja. Dan dia ni tunggu masa yang tepat untuk tackle. Tapi ada beberapa kali jugalah kan aku nampak kaki dia ni gatal nak naik atas. Martinez sampai duk marah dia lah kan, suruh stay kat tepi. Luke Shaw awal memang okey, attack bagus, defend bagus. Tapi masuk second half aku tak tahulah pasal apa kan. Dia ni selalu out of position. Sampai Dalot tiba-tiba lari kena masuk cover dia. Nampak teruk sangat tu Shaw tu kan. Positioning dalam game ni teruk juga. Shaw kena hati-hati lah sebab lah ni dia tengah bersengit-sengit dengan Malaysia. Nasib Malaysia tengah off form je. Kalau Malaysia on form balik, Shaw tak dapat main lah. Dan dalam game ni, David De Gea, memang perform lah. Memang kembali ke prime dia. Dia telah buat 4 save dalam game ni. Walaupun 4 save je, tapi 4 save tu memang crucial. Memang kita boleh katakan hampir-hampir gol lah untuk West Ham. Kalau dia tak save memang gol lah. Save yang memang gila-gila lah. Last minute pula tu kan.
Walaupun dalam game ni hero kita adalah Marcus Rashford sebab menjadikan 1 gol dalam game ni, tapi hero yang paling penting adalah David De Gea. Dan juga balasan back four untuk Manchester United, save banyak kali. Walaupun West Ham United ada sekali tu Declan Rice shoot daripada luar kotak penalti, David De Gea save juga. Tandukan daripada Zuma, De Gea save juga. So memang solid lah dalam game, memang good game. Dan Manchester United berjaya naik satu lagi anak tangga, iaitu tangga kelima, memintas Chelsea. Dan mungkin ada chance untuk potong Newcastle nanti sebab Manchester United masih lagi berbaki satu game. So itulah review game kali ni dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.